Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'd tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, demikian tadi upacara mengangkat sumpah jawatan Ketua Menteri Sarawak bagi penggalian baru. Dan untuk itu kita kembali bersama Said Munawar di pentas utama. Kembali bersama Said Munawar. Dipersilakan. Demikian tadi acara yang penuh bersejarah untuk kali yang ke-10 Majlis mengangkat sumpah selaku Ketua Menteri. Kita saksikan tadi secara langsung dari Astana di Petrajaya, di mana Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud telah pun mengangkat sumpah, dan disaksikan oleh Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Muhammad Salahuddin telah pun kita saksikan seketika tadi. Dan kita masih menantikan beberapa lagi keputusan yang akan kami bawakan kepada anda. Kita juga akan kongsikan juga pecahan-pecahan mutakhir dari segi keputusannya, dan terdapat beberapa keputusan lagi yang jika kita memberikan analisa secara terperinci akan memberikan makna dan juga boleh memberikan maksud yang seharusnya diterjemahkan dalam bentuk tindakan yang lebih pragmatik dalam menangani keperluan masyarakat setempat. Kita ingin kongsikan visual ini, iaitu pecahan berdasarkan Barisan Nasional setakat ini yang telah pun memenangi. Barisan Nasional mendapat 54 kerusi, 36 daripadanya PBB, 5 di dalam genggaman SUPP, 7 PRS dan SPDP mendapat 6 kerusi untuk pecahan komponen Barisan Nasional. Dan itu keputusan setakat ini yang mutakhir, dan kita juga menantikan beberapa lagi keputusan yang rasmi dari semasa ke semasa kami akan bawakan kepada anda. Kalau boleh saya beralih kepada dua tetamu saya, Datuk Sedia dan juga Dr. Jeniri, ya. Keputusan yang telah pun kita terima khususnya di kawasan bandar, kerana di situ terdapat isyarat-isyarat yang menarik sebenarnya, kalau boleh kita saksikan. Padungan, Pending, Kota Sentosa, Batu Lintang. Doktor. Baik, saya nak kembali kepada soal selidik yang saya lakukan sekitar 1 bulan lepas. Pergi ke semua kawasan ini, dan ada sebahagian kawasan macam Pending misalnya. Di sekitar 90% pengundi Cina di situ, Padungan juga. Dan apabila kita agihkan soal selidik itu, saya boleh katakan hampir 100% pengundi itu memperlihatkan sokongan kepada DAP. Dan itu sebab saya katakan walaupun dikemukakan calon yang begitu tinggi kelayakannya, itu pakar dalam bidangnya, tapi kelihatannya masyarakat Cina bukan itu menjadi keputusan yang keputusan yang lebih besar daripada itu, isu yang lebih besar daripada itu, bukan soal calon ini. Memang dari segi pendekatan ataupun strategi politik, komunikasi politik, Profesor Dr. Sim ini telah mengukakan satu pendekatan yang baru seperti dalam pilihan raya di Malaysia ini, dengan cuba mengukakan soal selidik, mendapatkan langsung maklum balas feedback kepada rakyat, dan juga membuat semacam satu NKRA beliau sendiri dengan menetapkan apakah beliau nak buat dalam 100 hari, 5%, 25%, 50%, 70% dan sebagainya. Ini saya fikir harus digunakan walaupun beliau kalah. Pendekatan dan strategi yang digunakan oleh Profesor Sim ini suatu yang menarik dan dinamik, harus digunakan oleh calon di peringkat lain lagi nanti. Dan saya nak menekankan, kebetulan kita bercakap tentang calon ini, dalam pilihan raya yang akan datang, untuk pilihan raya umum nanti, saya ingin mencadangkan agar semua calon itu diberi semacam kursus singkat, mungkin 2-3 jam pun cukup, bagaimana untuk the do's and don't, tips yang berguna mungkin lebih, mungkin 2-3 hari barangkali perlu, bagaimana untuk mendekati pengundi, termasuk dari segi bahasa badan. Kadang-kadang saya dapati setengah calon ini tidak pandai membawa diri, bagaimana berjabat tangan, kadang-kadang bersentuh begitu saja. Harus genggaman itu dirasai mesra dan hangat oleh pengundi. Ya, betul. Dan kadang-kadang kerana dia melihat orang itu tidak penting, dia tak peduli pun. Dan saya fikir yang menarik tadi, saya berbalik kepada apa yang berlaku di kawasan Kuching, di Bandar Kuching. Yang menarik saya nak tegaskan, kalau dibandingkan dengan 2006, ternyata berlaku peningkatan dari segi majoriti undi yang begitu mendadak dan besar. Apa makna ini semua? Ini memperlihatkan sentimen pengundi Cina di Bandar begitu meluap-luap saya fikir, dan menggelegak.
kemarahan barangkali, kekecewaan mereka terhadap parti, terhadap kerajaan pimpinan negeri ini, dan akhirnya mereka menyalurkan ini di peti undi. Dan saya nak mengatakan dalam semua ceramah yang diadakan oleh Pakatan Rakyat di AP di Kuching ini, di kota Sentosa dan sebagainya, di kota di Batu Kawah, saya boleh katakan sambutannya amat luar biasa. Tidak pernah berlaku dalam sejarah politik dan pilihan raya di negeri Sarawak ini sambutan begitu hangat daripada pengundi di situ dan rakyat keseluruhannya. Karena ini orang bertanya kepada saya, adakah ini dimanifestasikan dalam peti undi? Ternyata ini telah diserlahkan dalam peti undi, dan saya ingin mengambil balik, mengimbas balik apa yang berlaku di Sibu dalam pilihan raya pada Mei yang tahun lalu. Pilihan raya kecil. Ya, pilihan raya kecil yang lalu. Terdapat 15,000 orang yang menyaksikan ceramah di pentas politik, menyaksikan bagaimana Kapal Singh, Anwar Ibrahim dan sebagainya ini mengemukakan pandangan, gagasan dan mesej yang jelas kepada rakyat. Dan ternyata kemudian ini dimanifestasikan dalam peti undi apabila Wong Ho Leng menang dengan majoriti sekitar 300 undi. Datuk Seri ingin nama saya tahu, tapi kita terima laporan dulu, Datuk, boleh ya? Kami ingin beralih untuk kita berikan tumpuan ke Pakan bagi kita mengikuti laporannya bersama rakan setugas. Keputusannya bagaimana? Petrus? Halo. Ya, Petrus. Ya, terima kasih Syed Manwar. Ya, silakan. Keputusan rasmi telah pun diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Inting Nyamai. Kira-kira pada jam 8 tadi, calon Barisan Nasional Datuk Seri William Mawan Ikom memenangi kerusi N41 Pakan dengan majoriti 1,197 undi. Beliau mendapat 3,938 undi, mengalahkan calon Senat Jamal Abdullah alias Sedong Anak Gunda yang mendapat 2,741 undi. Peratus keluar mengundi ialah 73.16 dengan undi rusak 83 undi. Dan jumlah yang datang membuang undi pada pilihan raya ke-10 kali ini ialah 6,785 orang. Jadi begitulah saja laporan saya dari Pakan, dan kembali kepada Syed Manwar seterusnya. Terima kasih Petrus. Laporan itu bagi N41 Pakan, kemenangan kepada Datuk Seri William Mawan Ikom. Majoritinya 1,197. Peratus pengundi 73. Peningkatan Datuk Seri ya. Peratus secara keseluruhannya saya difahamkan 71 merupakan peningkatan daripada 2006. Ini menarik. 2006 63.2. Ya. Peningkatan yang besar. Ya, peningkatan. Walaupun Suruhanjaya Pilihan Raya menjangkakan sekitar 75 kalau tak silap saya. Dan yang menarik nak ditekankan di sini ialah kalau kita bandingkan pola pengundian dari segi peratusan pengundian dari tahun 1970 dalam Pilihan Raya itu terdapat sekitar 80%. Kemudian terus menurun dari pilihan raya ke pilihan raya. Dan nampaknya kini naik balik. Kemersutan ini dapat dikekang, dan saya memang menjangkakan ini berlaku, tapi tidaklah sampai 70%. Okey, jangkaan itu berasaskan kepada apa? Berasaskan kiraan bahawa pertembungan yang begitu binary opposition yang digambarkan binary opposition, saya katakan pertentangan antara dua parti ini, Pakatan Rakyat dengan Barisan Nasional, dan dengan kegairahan pengundi untuk melihat perubahan dilakukan di Sarawak ini, maka ini telah berlaku, dan jelas ramalan itu tepat juga dari satu segi. Ya, sebelum itu Tuan Syed, saya nak komen sikit Kabinet Negeri yang baru ni lah. Saya ingat Kabinet Negeri Sarawak ni dibanding dengan esko-esko negeri di negeri-negeri lain di Malaysia ni jarang sekali bertukar. Malah ada beberapa orang yang kita panggil menteri muda, walaupun umur dah 70 lebih tahun masih lagi muda. Saya cadangkan mungkin istilah ni menteri muda ni. Ini peluang yang baik untuk kita melakukan transformasi. Bukan semata. Kita orang kata beri ruang kepada muka-muka baru ni yang berkelayakan dan bertenaga dan seperti dynamic. Malah ada setengah kawan saya menteri muda ni yang dah
15 tahun masih pergi menjadi Menteri Muda. Jadi mungkin diperluaskan sedikit ataupun kita tiupkan angin yang segar dalam Kabinet Negeri ini. Inilah harapan saya supaya transisi itu jelas. Ya, jelas. Inilah mesej kepada rakyat pada kali ini. Mesej yang memberi mandat kepada Barisan Nasional, bukan bermakna mereka terus juga muka yang sama menjadi menteri. Baik, kita sudah menerima keputusan penuh dan kami ingin kongsikan dengan penonton carta PAI keputusan mutakhir 71 Dewan Undangan Negeri yang telah pun kita dapati sekarang ini. Barisan Nasional mendapat 74.6% daripada keseluruhan kerusi, sementara DAP 12.7%, PKR 4.2 dan bebas 1.4. 74.6% Barisan Nasional merupakan satu jumlah yang besar, 2/3. Ada kebimbangan pada peringkat awalnya, namun pada asasnya di atas kertas kita mengatakan bahawa status quo. Dr. Jeniri. Dr. Jeniri meminta untuk dipaparkan ini itu carta. Yang saya nak komen itu calon bebas yang mendapat sekitar berapa peratus saja itu. Dan memang diramalkan begitu. Ya, hanya satu dan memang dijangkakan bahawa sebahagian besar calon bebas ini akan mengalami kehilangan dari segi wang pertaruhan. Kerana memang sebenarnya di Sarawak calon bebas tidak pernah diberi ruang. Dari segi rekod pilihan raya Sarawak, calon bebas ini jarang-jarang dapat menang dalam pilihan raya kerana pengundi beranggapan bahawa calon bebas ini tidak mungkin dapat menyumbang sesuatu yang bermakna dalam konteks development ini. Dan yang berlaku sebenarnya pertembungan antara Barisan Nasional dan juga parti pembangkang. Dan ini memang telah kita saksikan dalam kawasan Ketua Menteri pun ada calon bebas. Ya, calon bebas dan dijangkakan memang betul untuk kawasan Belingian itu dari segi jumlah undi itu memang turun, dan ini kerana sebahagian besarnya adalah kerana tampilkan calon bebas itu agak ada persoalan berpengaruh kerana beliau pernah menjadi adun di itu ahli parlimen dan mempunyai pengaruh lagi khususnya dalam kalangan pengundi tua yang telah dibantu oleh beliau ketika itu. Kami juga ingin berkongsi, kita saksikan nanti kami paparkan peta pecahan keputusan 71 Dewan Undangan Negeri. Jadi kita ikuti kedudukan keseluruhan bagi parti, itu dia gambaran penguasaan oleh Barisan Nasional. Satu, tiada kerusi yang dimiliki oleh PAS maupun SNAP ataupun PCM, dan dengan kedudukan DAP dan PKR ini dahulu kita menganggap DAP PKR ini adalah merupakan parti semenanjung. Dengan keputusan ini, apakah kita boleh mengatakan bahawa Pakatan sudah membuat inroads dalam politik Sarawak, Datuk Seri? Ya, khususnya DAP juga PKR. Ini satu bagi mereka mungkin tidak seperti yang dijangka. Mungkin saya rasa PKR menjangka lebih banyak lagi. Tapi DAP prestasinya pada saya excellent lah. Sebab peningkatan begitu besar. Inroads ke dalam Sarawak. Sudah mula diterima politik di Semenanjung itu? Bukan sangat kerana itu. Saya fikir kerana beberapa masalah besar yang membelenggu negeri Sarawak ini, dan ini telah digunakan, dimanipulasikan dengan maksimum mungkin oleh DAP khususnya, apalagi pengundi bandar ini begitu senang serasi dengan perjuangan DAP yang dilihat sebagai pihak yang dapat menyuarakan secara lantang kepentingan mereka yang tidak mampu dikemukakan oleh SUP. Itu sebab SUP menjadi kambing hitam dalam konteks politik Sarawak ini. Dengan setting ataupun keputusan yang kita saksikan itu 74.6% Barisan Nasional, kita bercakap soal melestarikan sebuah legasi di mana memerlukan wajah-wajah baru ditampilkan supaya pelan transisi. Digambarkan bahawa Prince Sri juga akan meninggalkan jawatan itu dalam tempoh penggal ini. Jadi apa yang boleh kita jangkakan? Calon-calon yang sewajarnya, calon muda seperkara, tetapi keseimbangan di antara pengalaman dan juga calon. Selain itu, saya fikir kalau Saudara Said pergi ke bawah, yang sentimen yang berada di akar umbi itu ialah mereka ingin melihat peralihan kuasa dari kepimpinan tertinggi negeri yang sudah begitu lama berkuasa. Ini hakikat. Saya nak bercakap dari segi realiti, kebenaran. Kerana mereka ingin melihat perubahan. Ini yang dituntut oleh Pakatan Rakyat dan DAP khususnya mandat ini. Dan harus saya fikir menjadi aspirasi rakyat di sini untuk melihat itu berlaku menjelang sebelum pilihan raya umum akan datang. Kalau tidak, saya jangkakan kerusi seperti kata oleh Datuk, kerusi di bandar ini
akan turut tumbang. Sebelum pilihan raya umum itu. Ya, pilihan raya umum ya. Agak suntuk sebenarnya pendapat saya. Kerana ini saya fikir menjadi satu isu besar yang sering dimainkan oleh Pakatan Rakyat khususnya DAP. Kalau sudah saya pergi ke ceramah-ceramah yang ditampilkan di pentas DAP khususnya, 70% merupakan isu berkaitan dengan kepimpinan negeri dan peralihan kuasa. Ya. Kalau kita soal peralihan kuasa ni kepada Ketua Menteri yang baru, beliau telah memberi timeline ataupun masa yang 2 tahun, 3 tahun? Ya, 2 tahun. 2 tahun. Pada pandangan saya dan juga pandangan umum yang saya sempat ambil daripada orang ramai yang saya kenal, mereka mahu melihatkan kurang daripada 2 tahun lah. Kurang setahun pun. Dalam masa itu diangkat. Ya. Saya ingat, saya boleh baca body language yang Perdana Menteri semasa beliau mengumumkan rancangan peralihan kuasa ni di Sarawak. Saya boleh membaca ramalan. Maksud beliau bukan 2 tahun lah. Lebih awal dari lebih itu. awal. Saudara saya percaya 2-3 bulan. Sudah ada pemimpin negeri yang dapat mengambil alih kepimpinan itu. Jangan katakan tidak ada pemimpin yang layak untuk mengambil alih kepimpinan selepas 30 tahun memerintah. Itu saya fikir satu penghinaan. Proses grooming ni, Dr. Jenri pun mungkin setuju. Proses grooming ni bukanlah grooming daripada seorang ketua tu. Parti yang lebih baik menentukan. Kerana parti ada hierarkinya, strukturnya. Timbalan presiden, naik presiden, kita ikut tradisi UMNO dan parti-parti ini mereka ni telah tonjol pada situ. Jadi kita kata tadi Abang Johari dan sebagainya lah. Ya. Baik, melihat kepada keputusan itu, kita meyakini bahawa sokongan rakyat setidak-tidaknya telah pun dicerna dan digambarkan, dizahirkan dalam pemilihan lebih 2/3 dan ini akan juga memberikan kesan meskipun terdapat penafsiran-penafsiran yang kita boleh jangkakan berbeza besok yang khususnya ada di media alternatif menggambarkan bahawa sebenarnya pembangkang juga sudah mula maju, diterima kerana peningkatan hampir sekali ganda daripada jumlah sebelumnya. Apa yang boleh kita jangkakan berlaku daripada peringkat ini sehingga ke pilihan raya umum nanti, Datuk Seri? Barangkali Doktor. Tak apa. Jadi saya rasakan kemungkinan itu akan terus, ayunan undi itu akan terus berlaku sedemikian. Saya tidak menjangkakan akan berlaku perubahan yang mendadak. Ayunan dari sini terus ke sini. Tidak mungkin. Ayunan itu akan terus berlaku seperti itu. Dan ini terbukti di Pelawan sebagai contoh. Walaupun setengah-setengah orang mengatakan Pelawan kemungkinan besar menang, malah sekarang kita tengok Dudong kalau tak silap juga tewas kan. Dan kalau sentimen ini terus menggelegak di peringkat bawah, kita akan lihat apa yang berlaku dalam. Tapi banyak pengajaran yang kita boleh ambil dan saya pasti kebijaksanaan itu akan timbul. 30 saat. Selalunya kita katakan ada perlu postmortem dan sebagainya. Saya rasa tak perlu. Kita boleh baca dengan jelas. Kita sudah tahu apa yang tergambar di sini. Syarat begitu terang dan jelas bagai gajah yang ada dalam sebuah bilik. Yang sebuah bilik ini dan harus diterima dengan baik. Kritikan ini, luahan perasaan dan undi yang telah ditunjukkan oleh rakyat di Sarawak ini. Okey, jadi kita seketika nanti akan beralih untuk memberikan tumpuan kepada pengumuman yang akan dibuat oleh Suruhanjaya Pilihan Raya seketika nanti. Dan anda masih bersama kami dari Grandstand di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching bersama dua panelis yang menemani saya pada waktu ini, iaitu Datuk Seri Azman Ujang dan juga Dr. Jenri Amir. Dan untuk keputusan yang mutakhir ataupun keputusan penuh 74.6% kerusi dikuasai oleh Barisan Nasional, sementara 12.7 oleh DAP, 4.2 oleh PKR, sementara 1.4 keputusannya kita kongsikan. Baik, kita visualnya ada di sini. Ini dia keputusan akhir melibatkan 71 Dewan Undangan Negeri yang telah pun diumumkan secara rasminya. Dan seketika nanti kita akan bersama dengan SPR untuk keputusan rasmi ini. Jadi anda terus setia bersama kami untuk mengikuti laporan ini secara rasmi. Dan bebas ini sudah mula mendapat 41.4. Cumanya harus kita perhatikan siapakah calon bebas ini. Tapi ini satu yang menarik ini kerana sudah ada pengimbang mula membuka laluan kepada calon-calon bebas ini untuk memang diterima. Pernah juga berlaku. Dalam konteks pilihan raya Sarawak pernah ada calon bebas yang menang. Mungkin kerana saya fikir lebih kepada personaliti calon bebas itu sendiri yang wibawanya, pengaruh peringkat ke umbi dan kelemahan pula di
di pihak calon Barisan Nasional. Dan bukan sangat kerana rakyat Sarawak ini mau memberi tempat kepada mereka. Saya fikir itu masalahnya lebih kepada calon Barisan Nasional itu sendiri. Ada juga kerusi yang dikhabarkan jika kita melihat keputusannya, majoriti yang sangat kecil di Senadin misalnya 58 saja majoriti yang dimenangi oleh Barisan Nasional. Jadi Senadin PKR kalau mengikut laporannya sekitar pukul 9.20 malam tadi Senadin Barisan Nasional memenangi dengan hanya 58 undi majoriti saja. Itu ada juga kawasan-kawasan yang kita anggap kritikal itulah keputusannya. Jadi kita seketika nanti akan mengikuti sidang media bersama Suruhanjaya Pilihan Raya untuk mengikuti keputusannya. Jadi bersama dengan saya menemani di sekarang ini Dr. Jeniri Amir dan juga Datuk Seri Azman Ujang. Kita masih bercakap soal transformasi yang kita harapkan. Banyak yang kita bicarakan tadi. Calon-calon baru, wajah-wajah baru juga sudah ada. Jadi yang diperlukan kini adalah merupakan satu keberanian untuk kita menampilkan wajah baru. Saya rasa persediaan rakyat dan masyarakat untuk menerima kepimpinan dan bakat-bakat baru ni juga sudah ada sebenarnya, sudah tersedia. Cuma kita saja perlu mendorongnya supaya lebih segera dilakukan, Datuk Seri. Ya, ini akan berlaku dengan peralihan kuasa daripada Ketua Menteri sekarang yang beliau telah mengumumkan plan peralihan kuasanya yang semua rakyat ternanti-nanti. Seperti yang kita tahu dalam Kabinet Sarawak ni, seperti juga Kabinet Esko di negeri, yang paling penting jawatannya lah Menteri Besar dan Ketua Menteri. Itulah punca kuasanya. Sarawak akan menyaksikan satu peralihan ataupun ubah lanskap yang begitu besar dengan adanya Ketua Menteri yang baru. Sekiranya selepas Pehin Sri melepaskan jawatannya lah. Inilah saya rasa mesej yang bukan tersirat juga tersurat daripada pilihan raya ini, kerana beliau sebelum ini mengumumkan hasratnya untuk melepaskan jawatan ini. Jadi rakyat mengalu-alukan dan juga orang kata sangat menanti-nantikanlah peralihan kuasa. Ketika kita tidak dapat menafikan hakikat bahawa Ketua Menteri Sarawak telah banyak memberi sumbangan kepada perubahan geografi dan landscape di Sarawak dari segi keupayaan beliau melaksanakan dari segi infrastruktur, keupayaan beliau mengurangkan kadar kemiskinan daripada 40% pada tahun 1981 hingga sekarang 5.3% saja. Dan keupayaan beliau untuk menarik pelabur dan sebagainya dari segi modal insan, skor, dan di bawah skor saja berjanji untuk mewujudkan 1.6 juta pekerjaan. Dan saya fikir ini satu legasi yang harus diteruskan oleh siapa-siapa pemimpin yang mengambil alih kepimpinan negeri Sarawak ini nanti. Dan jangan ketika kita bercakap mengkritik DAP, mengkritik beliau, kita harus sedar juga hakikat bahawa Pehin Sri merupakan seorang pemimpin yang telah memacu Sarawak ke hadapan, telah mengubah kedudukan Sarawak sehingga dapat berdiri sama tinggi dengan negeri-negeri lain. Transisi seperkara, tetapi bila transisi itu sesuai dan wajar dilakukan adalah satu perkara yang lain. Apakah kalau ia disegerakan sebelum pilihan raya umum, maka ia akan memberi natijah yang jauh lebih baik kepada Barisan Nasional menjelang PRU? Ya, saya rasa begitu. Sebelum PRU. Kerana PRU ni boleh diadakan pada sehingga tahun 2013. 5 tahun. Jadi tak tahulah bila Perdana Menteri nak memanggil pilihan raya dengan adanya keputusan yang begitu cemerlang di Sarawak ni, pada saat hemat saya beliau akan memanggil PRU ke-13 ni dalam masa yang agak terdekat jugalah, mungkin tahun depan, awal tahun depan. Kalau tidak, itu akan menjadi isu besar lagi. Akan menjadi isu yang akan digunakan yang oleh sekali lagi akan diserang betul-betul oleh DAP dan sebagainya, sehingga Barisan Nasional terpaksa bertahan. Saya fikir dalam permainan bola sepak pun teknik bertahan ini tidak begitu baik. Harus menyerang dan menyerang. BS harus menyerang, bukan bertahan. Attack is the best defense. Saya ingin mengulas sedikit. Kita melihat keputusan PAS masih tidak berjaya untuk meninggalkan bekas dalam Sarawak. Walaupun PAS dalam pilihan raya ini menampilkan 5 calon dalam 5 kerusi ini, dan mereka begitu yakin untuk menguasai khususnya Beting Maru. Dan saya dari awal lagi mengatakan tidak mungkin PAS untuk kali ini memenangi sebarang kursi. Malah saya berani mengatakan untuk mungkin 2-3 pilihan raya lagi, impian untuk menakluki sebarang kursi di Sarawak adalah impian yang majnin barangkali. Saya minta maaf mengatakan begini kerana belum masanya. Belum masa lagi. Kerana penduduk Sarawak ini demografinya lain daripada di semenanjung Malaysia. Saya pula boleh meramalkan PAS tidak akan bertanding lagi pada pilihan raya Sarawak akan datang. Maka kekecewaan mereka telah beberapa kali
gagal. Kerana pihak PAS ini begitu ekstrim, begitu ekstrim bagi rakyat Sarawak, toleran. Tidak boleh diterima. Tidak diterima. Ideologinya begitu berbeza, asing sangat. Jadi barangkali kalau PAS nak menawan hati dan minda pengundi di Sarawak, barangkali perlu dilenturkan ideologi itu supaya serasi dengan kehendak. Walaupun PKA Parti Semenanjung dapat juga diterima. Masih boleh diterima. Asalkan ianya bukan PAS pada hak layak pengundi di Sarawak ini. Kita melihat di dalam konteks keputusan yang sudah sedia ada ni, Barisan Nasional 74% dan SNAP tidak ada, PKR dan DAP digabungkan memberikan jumlah yang hampir sekali ganda daripada apa yang didapati sewaktu 2006. Jadi terdapat petunjuk nilai-nilai baru di dalam politik. Di satu sudut kita mengatakan Sarawak masih memerlukan politik pembangunan. Tetapi di sudut yang lain kita melihat bandar khususnya dengan majoriti yang begitu besar memberikan satu petunjuk bahawa politik idealisme juga sudah ada. Gejolak ini, pengimbangan antara politik idealisme dan politik pembangunan ini, Datuk Seri. Mungkin juga ini menandakan pukulan maut pada SNAP juga. Parti yang baru saja nak bernafas semula setelah dihidupkan semula oleh... Apa nasib SNAP selepas ini? Saya rasa tengoklah dia punya undi begitu kecil, begitu tidak signifikan langsung. Mungkin satu penilaian semula yang serius akan diadakan oleh kepimpinan SNAP. Mungkin mereka akan bubarkan parti, tak tahulah. Saya heran bagaimana sebuah parti yang sudah terkubur di enam kaki di bawah bumi ini dihidupkan semula menjelang pilihan raya, sehingga kemudian tak sempat untuk parti ini memperluaskan rangkaian di akar umbi, akar umbi. Dan saya tidak, ini bukan satu kejutan apabila SNAP langsung tidak memperlihatkan. Tapi inilah parti yang pada satu ketika dulu begitu dan mereka tidak selamanya boleh bergantung pada sentimen sejarah kecemerlangan yang silam. Apabila salah seorang pemimpin mereka ini menjadi Ketua Menteri Sarawak, yang pertama itu 60-an, ini sudah berada di alah baru. Ketika orang tidak lagi terpengaruh oleh sentimen Dayak Kisma dan sebagainya. Yang menjadi perhitungan rakyat di sini adalah bagaimana sebuah parti itu dapat memperjuangkan kepentingan dan aspirasi mereka. Dan dalam konteks ini PKR bukan suatu yang mengejutkan juga. PKR dapat menawan beberapa kursi di situ kerana PKR lebih dulu memperluaskan pengaruh dengan jentera yang lebih baik daripada bagaimana dengan kepentingan etnik yang diwakili oleh SNAP itu? Jika SNAP itu tidak lagi boleh memberikan bekas dalam konteks politik parti SNAP ni telah berpecah beberapa kali. SNAP menjadi PBDS, menjadi PRS, SPDP. Jadi boleh dikatakan parti SNAP dah diambil alih oleh parti-parti yang baru ni lah. Dengan sendirinya mereka bergaduh dan berkonflik. Jadi dibatalkan pendaftaran dan sebagainya. Kalau tidak, pada suatu ketika dulu parti, saya ingat pada tahun 78 mereka memenangi 18 kursi. 74, 78. Saya fikir satu pencapaian yang begitu baik. Tetapi barangkali kerana prestasi begitu baik pada tahun dekad berkenaan, maka SNAP barangkali terlalu yakin sehingga tidak mahu menjalinkan kerjasama yang utuh dengan PKR. Dan ternyata mereka menjadi korban. Dan pengorbanan itu, korban yang mereka menjadi dalam pilihan raya ini bukan suatu mengejutkan, kerana saya fikir orang ramai sudah menolak SNAP ni, kerana saya fikir PKR itu dilihat sebagai parti yang betul-betul memperjuangkan ini. Dan bermula bertapak di Sarawak pada tahun 1999 apabila tercetus konflik politik di Malaysia ini. Jika kita memetik apa yang digambarkan atau disebut oleh P. Sri bahawa usah kita bimbang tentang kekuatan pihak lawan, tetapi sebaliknya kita mengukur kelemahan kita, Doktor ada melihat elemen mungkin internal politics ataupun polemik dalaman yang menyebabkan beberapa kerusi terjejas sepanjang pengamatan, Doktor? Ya, tidak dapat dinafikan. Malah dari awal lagi apabila dikemukakan senarai calon itu dalam Barisan Nasional itu, ada pihak yang rasa kurang senang kerana calon dikemukakan oleh pihak penyandang sebelum itu tidak diterima oleh pihak kepimpinan negeri. Ini memberi implikasi tertentu saya kira dari segi jumlah undi dan sebagainya. Kerana yang ingin dilihat oleh pengundi di peringkat akar umbi adalah pemimpin yang betul-betul berjuang dalam parti. Saya fikir sudah tiba ketikanya untuk PBB khususnya mengawinkan antara orang dari dalam sistem parti dengan di luar parti. Yang berlaku sekarang saya fikir kebanyakan adalah dari luar parti. Jadi orang berjuang komited dengan perjuangan parti untuk sekian lama tidak diberi tempat, dan saya fikir mereka akhirnya kecewa dan mungkin mengasak dari bawah dari sehingga menjejaskan keseluruhan undi yang diraih oleh parti berkenaan. Jika tadi kita bercakap soal masa depan SNAP,
SUPP pula bagaimana dengan keputusan yang sedia ada dan juga sentimen semasa ini, Datuk Seri? Dengan terkuburnya lah, boleh dikatakan Datuk Jenis kata tadi 6 kaki. 6 kaki di bawah tanah. Mungkin sekarang ni lebih daripada 6 kaki. SUPP masih ada harapan. SUP adalah seperti gerakan dan MCA di Semenanjung. Saya fikir masa depannya sudah amat muram dan gelap. Apa adjustment, penyesuaian yang boleh mereka lakukan? Pemimpin yang sudah kalah ini beri laluan kepada pemimpin baru. Cari pemimpin baru. Saya percaya masyarakat Cina banyak kelas menengah, banyak golongan profesional yang mereka ini harus dibentuk, dicanaikan kepimpinan mereka untuk diberi tempat dalam parti itu. Dan akhirnya saya fikir masyarakat Cina ini akan memberi responsif dengan perubahan, transformasi dalam parti ini. Transformasikan dulu parti sebelum mentransformasikan kepimpinan negeri. Apakah muka-muka baru itu jawapan kepada SUPP ataupun idealisme yang perlu diubah untuk mewakili kepentingan masyarakat Cina? Mesej kali ini adakah mungkin masyarakat Cina di Sarawak ni mungkin menyatakan SPP tidak relevan lagi pada mereka. Jadi mungkin dia berlandaskan kepada pimpinan Tan Sri George Chan. Beliau telah kalah. Jadi sudah tentu saya jangkakan Tan Sri George Chan mengumumkan peletakan jawatannya sebagai presiden. Beliau berjanji. Tan Sri George Chan berjanji untuk berundur sebagai pemimpin SUP 208, tapi masih lagi ini 211. Jadi ini merupakan salah satu pukulan maut kepada beliau, dan kerana rakyat pengundi Cina mau mengajar. Anda tidak mau turun, kami akan turunkan anda. Inilah yang berlaku. Okey. Anda sedang mengikuti bual bicara ini, sudah menjadi hampir debat saja. Ulasan yang kita bawakan kepada keputusan Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri Sarawak yang ke-10 dan dibawakan secara langsung grandstand ini dari Auditorium P. Ramlee Kuching, RTM Kuching. Dan tadi juga kita telah mengikuti majlis angkat sumpah selaku Ketua Menteri. Tahniah kita ucapkan kepada Barisan Nasional mengekalkan status quo 2/3 meskipun mungkin besok kita menjangkakan ada yang juga masih menganggap ataupun mendabik dada mengatakan bahawa Pakatan sudah mula memberikan bekas dengan kerusi yang semakin bertambah. Tapi apakah itu satu ukuran yang boleh kita sandarkan kebanggaannya oleh pihak Pakatan bahawa mereka kita kena sebut balik semula peranan yang dimainkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri dalam menyumbangkan yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyumbangkan kemenangan 2/3 pada kali ini. Sedangkan pihak lawan, pihak pembangkang mempersoalkan kepimpinan negeri. Dah 30 tahun jadi Ketua Menteri. Ini saya ingat Dr. Jennery boleh analisa sedikit. Jadi ini hakikat, realiti harus diterima. Kalau tidak DAP atau Pakatan Pembangkang tidak akan menggunakan soal isu kepimpinan negeri ini sebagai salah isu besar dalam pilihan raya ini, dalam sampai dapat menawan sekitar 20,000, 15,000, 10,000 halayak di situ. Ini satu, seperti saya katakan tadi, satu yang luar biasa. Jadi kena persepsi yang demikian, maka Perdana Menteri saya kira terpaksa mengambil alih tempat itu untuk membetulkan persepsi dan image ini. Wah, ini dia pemimpin yang dapat diterima oleh rakyat. Seperti saya kata, populariti beliau begitu tinggi dan beliau merupakan satu jenama yang serasi dengan penduduk Sarawak ini. Dan kalau ini diteruskan oleh beliau, saya yakin rakyat Sarawak akan terus mendukung Barisan Nasional dalam pilihan raya akan datang, walaupun kemungkinan besar di kursi bandar itu akan kita lihat lagi gejala yang berlaku sekarang terus berlaku dalam pilihan raya ke-13 nanti. Kita belum melihat trend pengundi bagi etnik yang tertentu khusus, mungkin Iban, orang Ulu, dia dalam menterjemahkan. Ada pembacaan yang mengatakan bahawa hakikatnya masyarakat Bumiputera masih lagi memberikan sokongan kepada Barisan Nasional, Datuk Seri. Hakikat bahawa mereka masih lagi memberi sokongan yang begitu padu dan kuat kepada Barisan Nasional, saya rasa pada sebahagian besarnya masih lagi mereka berdahagakan pembangunan lah. Macam kawasan bandar, kawasan China ni mereka dah tetap membangun. Mereka tidak bergantung kepada pembangunan untuk melestarikan kehidupan seharian. Sedangkan di luar bandar ni masih lagi Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri pun menyaksikan sendiri begitu daifnya banyak kawasan. Jadi pada pandangan orang kaum Dayak, kaum orang Ulu dan sebagainya, sekiranya mereka menukar kerajaan, ubah kerajaan, jadi yang mendapat padah ialah mereka, mereka sendiri. Jadi tapi walau bagaimanapun Dr. Jennery sendiri telah menyatakan kita tidak boleh take for granted lah, keadaan ini akan terus berlaku. Kepentingan etnik yang khusus, Iban, orang Ulu. Orang Ulu berapa yang jatuh di Bekalan?
Di Bakalan. Bagaimana dengan Telang Usang? Menang kita harus melihat itu juga. Okey. Apapun saya masih melihat bahawa kawasan Melayu Melanau itu masih merupakan kubu kuat Barisan Nasional, dan saya menjangkakan ini akan terus berlaku kalau Barisan Nasional atau PBB khususnya melakukan sesuatu yang lebih baik daripada sekarang. Okay. Dan ini sebahagiannya kena berpunca daripada faktor apa yang saya istilahkan minority factor, faktor minority sebagai rakyat yang sekitar 27% saja, maka mereka ingin pertahankan hegemoni politik yang ada ini. Ya. Telang Usan yang ditanyakan tadi, Dennis Ngau PBB menang dengan 845 majoriti. Itu keputusannya. Jadi bagaimana kita menerjemahkan itu kepada kepentingan masyarakat? Ini sebenarnya satu yang agak mengejutkan. Dikata ini sebuah satu kawasan yang dijangkakan kalah. PBB dijangkakan kalah kerana kawasan ini menggelegak, dibelenggu oleh pelbagai isu. Isu penan, isu janji yang tidak ditunaikan, jalan raya, pembalakan dan seumpamanya lagi. Dan ternyata mereka telah menampilkan calon muka baru. Saya fikir ini merupakan salah satu faktor yang memungkinkan PBB menang di kawasan itu. Boleh diterima mengalahkan PKR Snap dan juga Bebas, pecah 4 di situ, dan 845 majoriti dimenangi oleh PBB Dennis Ngau. Dan kita akan mengikuti seketika nanti keputusan, menantikan isyaratnya untuk kita ikuti pengumuman rasmi yang akan dilakukan oleh pengurusi SPR seketika nanti. Dan kita sementara menantikan itu masih bersama dengan dua tetamu saya di studio pada peringkat ini, Dr. Jeniri Amir dan juga Datuk Seri Azman Ujang, untuk memberikan gambaran mutakhir dan juga penafsiran. Menariknya kerana di sini mungkin ada pihak yang mengatakan bahawa tidak ada siapa yang menang, tidak ada siapa yang kalah, kerana masing-masing ada perkembangan. Satu pihak mengatakan 2/3 masih dimiliki, satu pihak lagi mengatakan kerusi kami bertambah. Kerana pihak pembangkang pada asalnya memang menyatakan mereka tidak akan sangat sukar, tidak realistik untuk mengatakan mereka boleh menawan Sarawak. Cukuplah sekadar mengurangkan majoriti yang mana sedang berlaku dan juga menambah kerusi, dan itu juga telah berlaku. Macam win-win lah, menang-menang. Win-win situation. Ada pihak yang juga tidak selesa dengan gambaran itu, Datuk Seri. Ini memang betul. Jadi keadaan ini kita lihat nanti kita untuk PRU ke-13, saya rasa sebab Sabah dan Sarawak dianggap sebagai simpanan tetap atau fixed deposit Barisan Nasional. Jadi tapi pada keseluruhannya sebahagian besarnya lah trendnya akan berterusan pada PRU 13 sebab yang akan diadakan tidak berapa lama lagi. Jadi maknanya maksud saya sini ialah Barisan Nasional boleh menarik nafas lega lah. Pada saya Sarawak untuk jangka masa yang kita tak tahu sampai bila, berdasarkan pada mandat yang cukup cantik pada malam ini ataupun hari ini, taggingnya sebagai simpanan tetap saya rasa boleh dikekalkan. Itu dia. Kita akan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya untuk mengikuti pengumuman rasmi berhubung keputusan bagi 71 Dewan Undangan Negeri Sarawak. Kita ikuti keputusan ataupun pengumuman rasmi oleh SPR. Terima kasih. Saya bagi pihak semua ahli panel SPR dan juga pegawai-pegawai SPR mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada media yang telah memberi kerjasama begitu rapat kepada SPR. Malam ini saya ingin membuat sedikit analisis berkenaan dengan pilihan raya, keputusan pilihan raya umum DUN Sarawak yang ke-10 ini. Pertamanya berkenaan dengan jumlah kerusi yang dimenangi mengikut parti. Barisan Nasional memenangi 55 kerusi. Jumlah undi yang diperolehi 372,379. 372,379. Parti Tindakan Demokratik DAP memenangi jumlah kerusi 12. Jumlah undi yang diperolehi 134,847.
Sarawak National Party SNAP. Jumlah kerusi yang dimenangi kosong. Jumlah undi yang diperolehi 15,663. Parti Keadilan Rakyat PKR. Jumlah kerusi yang dimenangi 3. Jumlah undi yang diperolehi 117,100. Parti Islam Se-Malaysia PAS. Jumlah kerusi yang dimenangi kosong. Jumlah undi yang diperolehi 9,719. Parti Cinta Malaysia PCM. Jumlah kerusi yang dimenangi kosong. Jumlah undi yang diperolehi 2,895. Bebas. Jumlah kerusi yang dimenangi 1. Jumlah undi yang diperolehi 20,064. Kerusi DUN yang terakhir diterima N53 KAKUS, KAKUS. Kita terima keputusannya jam 11 malam. Bilangan keluar mengundi 682,854. 682,854. Peratus keluar mengundi. Peratus keluar mengundi yang selalu ditanya ni. 70%. You quote 70%. Bilangan undi ditolak 8,224. DUN majoriti, Dewan Undangan Negeri majoriti tertinggi. Mendapat majoriti tertinggi dalam pilihan raya ini N45 Bukit Asik, iaitu 8,827 undi. DUN majoriti terendah N65 Senadin 58 undi. Jumlah calon yang hilang deposit kerana gagal mendapat 1/8 daripada jumlah undi keseluruhan. Jumlah mereka yang hilang deposit ialah 71. Itu sajalah analisis yang dapat saya berikan kepada tuan-tuan puan-puan berkenaan dengan pilihan raya ini. Terima kasih. Pada keseluruhannya saya... Untuk pengumuman rasmi oleh pengurusi SPR, statistik yang kita sempat kutip 70% pengundi yang turun mengundi dan juga 71 ini yang hilang deposit ini. Besar jumlah ini. Saya tak pasti saya berbanding, tetapi jumlah ini cukup signifikan menggambarkan bahawa pecahan yang tidak diterima. Sebahagian besar seperti kita katakan awal tadi, sebahagian besar saya jangkakan yang hilang wang deposit ini adalah calon bebas. Bebas. Kerana bebas saja sudah ada 40. Ya, 41. Dan ini mereka bebas untuk hilang deposit. Jadi kalau nak menang jangan jadi calon bebas dalam pilihan raya. Ya, inilah mesej yang kita ikuti pecahan keputusan ini secara grafiknya. Kita saksikan kedudukan parti sekali lagi 55 Barisan Nasional di AP 12, 3 PKR, PAS, SNAP dan PCM tidak ada wakilnya dalam Dewan Undangan Negeri, sementara 1 calon bebas.
untuk kedudukan parti. Itu dia keputusannya, 71 Dewan Undangan Negeri keseluruhannya. Dan di mana PCM itu menarik. Kerana kita belum perkatakan tentang PCM. Oh ya, kita tak sebut langsung. Dan ini memang parti ramalan juga. Kerana PCM itu dilihat sebagai parti yang baru nak bertapak di Sarawak. Apalagi presidennya mempunyai masalah image dan reputasi sebagai seorang pemimpin politik yang sering melompat-lompat. Kalau dalam istilah politik di Semenanjung ini politik kata. Dan dengan image demikian, bagaimana mungkin beliau dapat menampilkan kepimpinan yang dapat diterima oleh rakyat. Dan saya menjangkakan PCM akan terus terkubur. Dan itu gambarannya masyarakat ataupun pengundi di Sarawak juga tidak menerima PCM. Datuk Seri, mendengar laporan ataupun laporan rasmi daripada SPR seketika tadi. Saya nak cerita tentang calon bebas lah sekali lagi. Untuk negeri yang kawasan pilihan raya yang begitu besar seperti di Sarawak ni, kawasan Belaga misalnya adalah sebesar negeri Pahang. Macam mana calon bebas boleh nak berkempen dan sebagainya. Jadi 71 lah langkah yang besar. Jadi mungkin pada masa akan datang ambil iktibar lah daripada ni supaya kalau tak ada calon bebas, kalau dikurangkan mungkin lebih senang lagi tugas SPR. Jumlah terlalu besar calon bebas. Daripada mereka hilang wang pertaruhan, lebih baik derma kepada. Tapi apa yang membawa kepada jumlah calon bebas yang terlalu besar dalam sejarah di negeri Sarawak? Kalau sebenarnya tidaklah terlalu besar. Kalau pada tahun 206 jumlahnya 20 kalau tidak ya 20. Hilang 12 orang calon bebas hilang wang deposit. Dan yang sebahagian calon bebas daripada 41 itu adalah penampilan daripada Parti Ekonomi Rakyat Sarawak Bersatu, PERSB, iaitu sekitar 15. Jadi kalau kita ambil kira itu sebenarnya jumlah itu tidaklah begitu besar. Tapi kebanyakan orang kata oh besar. Hakikatnya sebahagian mereka ini adalah calon PERS yang tidak pun ada kesempatan untuk diterima mendaftarkan dirinya, maka dikemukakan calon bebas. Sebagai bebas. Dan memang dijangkakan dari awal parti ekonomi ini tidak mungkin diterima oleh rakyat kerana dalam kepala mereka ini satu parti yang nak sebut nama pun satu kesilapan barangkali dari segi memberi nama parti ini. Penjenamaannya. Nama susah sendiri yang membaca ini nak menghafal ini pun susah. Jadi dari segi nama ini harus dikira, dari segi pendekatan strategi di peringkat Kak Umbi juga harus dikira. Dan saya fikir masalah parti ini adalah mereka cuba menampilkan calon, menampilkan diri parti ini pada saat akhir. Dan tidak satu tahun sebelum ini. Apakah itu juga boleh kita anggap sebagai penjenamaan DAP dan PKR satu proses yang baik? Satu proses yang baik, yang berterusan. Dan bersungguh-sungguh dalam menampilkan dasar ideologi, slogannya, dari segi strategi komunikasi politiknya, menggunakan pendekatan baru di alam nyata, di alam maya. Selepas ceramah disampaikan di sini di pentas politik, kemudian kita dapat tengok di dalam alam maya, di alam siber. Dan masalahnya saya nak mengkritik di sini PBB khususnya. Apabila saya mencuba untuk pergi ke websitenya, alangkah kecewanya saya kerana websitenya begitu ketinggalan dari segi maklumat dan sebagainya. Dan harus saya fikir dalam pilihan raya akan datang dikemuka apabila disediakan sudah biodata calon itu dengan gambarnya sekali. Pihak media berdepan dengan masalah. Saya nak tahu apakah biodata calon ini, bagaimana saya nak memilih pemimpin masa depan saya. Saya tidak akan suka hati sewenang-wenangnya memilih calon yang saya fikir tidak layak. Harus dikemukakan bukan saja gambar tapi biodata yang lengkap agar pengundi ini dapat menilai. Oh ini calon yang memang layak untuk dipilih dalam pilihan raya ini. Berkempen melalui media sosial bukan? Kreativiti juga harus diperkenalkan. Kreativiti. Macam poster ataupun billboard. Biasanya menggambarkan calon gambarnya begitu serius. Slogan-slogan. Kita tertarik dengan slogan dikemukakan oleh Datuk Abang Johari. Kreatif saya fikir. Maju kita satu menang, kita menang, satu for all for satu. Satu maju, anda maju. Itu pemasaran. Pemasaran bagaimana seorang pemimpin politik, saya fikir kita harus mengakui hakikat bahawa satu ini mengukakan satu pendekatan yang agak berlainan dari slogan. Sedangkan yang lain-lain itu
sudah saya boleh kata basi. Ya. Doktor dan juga Datuk Seri, kalau kita bersembang politik ni sampai ke pagi ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua panelis saya yang telah pun memberi suluhan nilai tambah yang cukup besar dalam memberikan erti terhadap keputusan Dewan Undangan Negeri Pilihan Rayanya yang telah berlangsung dan pengumuman rasmi telah pun dinyatakan seketika tadi. Saya mengucapkan terima kasih Datuk Seri Azman Ujang dan juga Dr. Jenerik Amir. Di luar ruang udara kita boleh sembang lagi, tak ada masalah. Lebih daripada itu pun insya-Allah. Penerbangan saya balik awal pagi besok. Terima kasih kepada semua yang menonton. Terima kasih kepada panelis James dan juga Dr. Nielsen dan juga Haji Khalid yang telah pun ke udara pada peringkat awal tadi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, salam hibah dan salam satu Malaysia.